merupakan sebuah negara yang terkenal dengan kepelbagaian kaum dan etnik. Masyarakatnya yang berbilang kaum menjadikan Malaysia lebih terbilang di mata dunia. Setiap bangsa dan etnik di Malaysia mempunyai keunikan dan ciri keistimewaan tersendiri. Pakaian tradisional merupakan salah satu keunikan yang ada pada setiap bangsa maupun kaum. Tidak kurang juga dengan negeri burung kenyalang iaitu Sarawak. Antara suku kaum yang ada di Sarawak iaitu kaum Iban. Ia terkenal dengan pakaian tradisional yang dinamakan Ngepan Iban. Ngepan Iban merupakan pakaian tradisional kaum Iban dan pemakaian Ngepan Iban juga mempunyai caranya yang tersendiri. Pemakaian Ngepan Iban juga tidak akan lengkap tanpa aksesorinya. Pemakaian ngepan ini mempunyai sejarahnya yang tersendiri yang dipercayai diwarisi daripada nenek moyang zaman dahulu. Budaya sesebuah bangsa terletak di dalam hati dan jiwa rakyat. Warisan dan budaya merupakan identiti sebuah etnik masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun melalui proses pembudayaan dan sosialisasi. Pembentukan identiti dan jati diri melalui adat, budaya dan warisan menjadi bukti ketinggian daya intelektual masyarakat terdahulu. Ngepan dalam bahasa Sarawak membawa maksud pakaian ataupun busana. Ngepan Iban ini merujuk kepada pakaian masyarakat kaum Iban di Sarawak. Ngepan Iban terbahagi kepada dua jenis iaitu ngepan laki dan ngepan induk. Dalam masyarakat Iban, terdapat pelbagai jenis ngepan dan setiap ngepan itu mempunyai ciri-cirinya yang tertentu. Antara ngepan yang sedia ada seperti ngepan saribas di mana ia berasal daripada kawasan Betong, Paku dan Kerian. Seterusnya terdapat juga ngepan kuas yang berasal ataupun popular di kawasan seperti Uduk, Seri Aman dan juga Lingga. Dan selain itu, ngepan Dujung Manik atau lebih dikenali sebagai ngepan Batang Rajang yang berasal daripada kawasan seperti Kapit, dan ngepan yang terakhir ialah ngepan Batang Air yang berasal daripada Lubuk Antu, Lemanak dan Kelili. Sama seperti pakaian tradisional kaum lain, ngepan induk Iban juga mempunyai aksesori dan perhiasan. Ketika mengenakan ngepan Iban ini, ia haruslah dilengkapi dengan aksesorinya yang tersendiri. Aksesori yang menggamit pandangan para pemerhati ialah sugu tinggi. Sugu tinggi merupakan perhiasan perak yang dicucuk pada sanggul wanita Iban ketika mengenakan ngepan Iban. Sugu tinggi memiliki corak yang diadaptasi dari motif flora dan sentiasa dalam keadaan berkilau apabila terkena sinaran cahaya. Teknik pembuatan sugu tinggi adalah ditempa menggunakan perak asli dan dilekukkan untuk mencipta aneka ragam motif yang diinginkan. Mengikut budaya Iban, pemilihan sugu tinggi adalah berdasarkan status pemakaian. Jika wanita berkenaan masih gadis dan tidak pernah menikah, maka ia akan menggayakan sugu tinggi yang lebat dan tinggi. Namun, sekiranya wanita tersebut seorang isteri atau janda, maka penggayaan sugu tinggi adalah rendah dan tidak terlalu menonjol. Seterusnya adalah sementing ringgit. Sementing ringgit dipakaikan di pinggang ketika mengenakan ngepan Iban. Bagi membuat sementing ringgit, duit shilling lama dicantumkan hingga berjurai ke bawah. Apabila kaum wanita memakainya, ia akan kedengaran bunyi yang gemersik dan berkilauan. Alunan bunyi sementing ringgit dan kain tating akan menghasilkan bunyi yang senada, ibarat burung emping aling, dan ini menarik perhatian orang ramai yang mendengarnya. Tumpah bentuk merujuk kepada gelang tangan yang diperbuat daripada perak. Selalunya, aksesori tumpah bentuk akan dipakaikan secara bertingkat-tingkat di seluruh pergelangan tangan sehingga ke paras lengan.
Ia mempunyai pelbagai saiz bermula dari kecil sehinggalah ke saiz besar. Tujuan pemakaian tumpah bentuk dalam ngepan iban adalah untuk menghiasi pergelangan tangan pemakainya. Tumpah bentuk selalunya dibuat dengan teknik menempa perak dan kemudiannya diukir menggunakan motif flora atau bergaris-garis bagi menambah nilai estetika dalam objek budaya tersebut. Buah pauh pula merupakan perhiasan sampingan ngepan iban yang diperbuat daripada perak dan tembaga. Penggunaan buah pauh adalah dipakaikan di jari manis wanita iban sebagai aksesori pemanis gaya. Teknik pembuatan adalah melalui kepingan perak atau tembaga yang ditempa oleh tukang tempa yang mahir. Kemudiannya, motif flora akan diukir pada buah pauh. Buah pauh akan digunakan oleh kaum wanita untuk menyimpan pinang yang telah dikupas dan sebagai tempat meletakkan gincu. Geruncung kaki merupakan gelang kaki yang dibuat daripada perak. Kebiasaannya, gelang kaki bagi wanita iban adalah terbahagi kepada dua, iaitu gelang kaki lingkaran biasa atau gelang kaki yang dihiasi dengan loceng di tepinya. Kedua-dua gelang kaki ini mempunyai nilai yang signifikan dalam aksesori perak iban. Sejak kecil lagi, anak perempuan iban akan dipakaikan gelang kaki oleh keluarganya agar memudahkan mengesan keberadaannya. Selain itu, gelang kaki berloceng cukup popular dalam penggayaan ngepan iban kerana menghasilkan bunyi yang senada dan seirama dengan aksesori ngepan yang lain. Pada zaman dahulu, masyarakat iban akan mengupah etnik Mamaloh dari Kalimantan, Indonesia untuk menempa aksesori perak. Menurutnya, masyarakat iban memilih etnik Mamaloh kerana mutu pembuatan yang bagus dan halus dari segi olahan motif dan reka bentuknya. Oleh kerana kerjasama tersebut, maka masyarakat iban dahulu tidak pernah menyerang etnik Mamaloh dan selalu menganggap mereka sebagai saudara serumpun. Ngepan Indo-Iban dihasilkan oleh seorang wanita hebat pada zaman dahulu yang bernama Kumang. Kumang merupakan seorang yang sangat cekap. Kumang pandai menganyam, ngebat, menenun serta membuat kerja kraft tangan yang lain. Pada suatu ketika dahulu, Kumang dan Nulung membuat alat dandanan rambut dan kerja menenun. Mereka berdua juga menenun puak kumbu dan kain songket. Menjelang perayaan Gawai Dayak pada 1 Jun, sebuah pertandingan memperagakan ngepan iban yang dipanggil Pekit Kumang Gawai dianjurkan bagi memperingati Kumang. Dalam masyarakat iban, penggunaan ngepan adalah istimewa yang dikhususkan bagi adat istiadat, ritual dan acara perayaan. Ngepan tidak dapat dipakai sesuka hati. Jelaslah masyarakat iban sememangnya kaya dengan keindahan bahasa, adat serta budaya. Peribahasa iban ada menyatakan bahawa berjalai bertungkat ke adat, tinduak berpanggal ke pengingat, yang membawa maksud berjalan bertungkatkan adat dan tidur harus mengingati budaya. Peribahasa ini membawa maksud di mana-mana kita berada, adat dan budaya jangan dilupakan supaya tidak lapuk ditelan zaman.